Ni baru, ni paling baru. Baru habis. Tapi dia mesti kuning juga kan? Memang dia tak putih kan. Nanti attention span semua kita saya rasa benda tu related Ini apa? Times New Roman kan? So macam sebenarnya editor kena tahu lah benda-benda tu. Itu pun kita tahu dia kena membaca Maknanya dia bukanlah sekadar kena buat like macam campaign je apa kan. Semua benda main peranan lah. So tiba-tiba nanti orang yang tak suka membaca dia bagi alasan. Font dia tak best. Belilah yang best. Okay. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks buat anda semua. Kita masih lagi di rancangan Hacks. Banyak lagi episod yang kita akan buat. InsyaAllah hari ini episod yang ke-15. Saya bawakan seorang tetamu yang saya kira menarik kan. Sebelum saya kira menarik sebenarnya dah ramai dah orang cakap menarik kan. Orang dah promote kan. So hari ni insyaAllah anda akan nampaklah sisi-sisi menarik tetamu ni. Takut tetamu. Takut pula dengan expectation. Tak adalah. Jangan build expectation, okay? Okay, so Kak Iman jemput kenalkan diri. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Iman. Yelah, Hanifah akan panggil Kak Iman lah. Saya bekerja di KL. Anak 5 orang. Dan apa lagi yang membuatkan saya datang kat studio ni ialah sebab hobi saya membaca. Wah, tak sangka dengan hobi boleh menjadi satu peluang untuk dijemput membaca menjadi speaker Okay, so Kak Iman, shall we start? Boleh kan? Okay lah. Okay, so bila kita cakap pasal hobi membaca kan, Kak Iman start pasal hobi membaca. Still macam Han, biasa panggil diri Han Hanifah lah, Hanifah untuk Iman. Hanifah still ingat waktu zaman-zaman kecil kita ada buku biodata kan. Macam Kak Iman kita borak-borak tadi kan, before start. Orang kan tulis kan, apa biodata awak kan, suka apa, hobi apa, semua bla 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 kan. Antara hobi yang paling orang suka adalah membaca tu. What about you Kak Iman, waktu kecil? Waktu kecil, as long as I can remember, kalau orang minta kan dulu dia orang akan tulis nama, alamat, bilangan adik-beradik, makanan kegemaran, minuman kegemaran, kalau korang ingat lah. Last, lepas tu dia ada hobi kan. So, hobi tu memang saya akan letak membaca. Dan come to teenage age, nak cool sikit letaklah membaca, sleeping, playing or something lah. But there's always be cool lah. Cool lah. Cool lah, boleh lah. Konon-konon lah, sebab kalau tak baca macam skema. Nampak skema. Walaupun watak Kak Iman sikit tak nampak skema kan. Okay, so persoalan dia kat sini Kak Iman. Tiba-tiba persoalan dia kat sini Kak Iman adalah persoalannya adalah orang-orang yang suka tulis hobi dia membaca ni sebenarnya memang hobi dia membaca ke ataupun sebenarnya dia nak nampak macam rajin tapi dia letaklah hobi membaca. Kalau kat rumah dulu kita punya TV bukan macam sekarang. Kita tak ada entertainment yang banyak. Jadi macam saya akan baca semua magazine yang ada sebab dulu makcik-makcik saya dia suka beli magazine tau. Magazine apa contohnya? Apa itulah lupalah. Keluarga, wanita, makcik kan, mak saudara kan. Jadi saya akan baca kulit ke kulit. Every time duduk rumah dia pun kulit ke kulit. Ataupun kadang-kadang adalah juga mak cuba beli majalah Islamic sikit. Majalah Umi ke? Majalah adik ke kan dulu kan, ingat those times. Jadi saya akan baca. Lama gila tak dengar. Lama kan? Tak tahu besok ada lagi. Ada. Tapi macam bila dah habis macam, bila nak keluar ni next month. And then datanglah pula pak saudara saya suka gila-gila sikit. Dia beli majalah gila-gila. Memang ada Memang ada. Menarik. Jadi memang akan baca. So that is one kind of reading lah. Even though it's comic. Menarik lah Kak. Tapi tak adalah, tapi lepas tu saya upgrade lah kepada buku cerita. Kalau nak dengar storynya, kalau dulu kat sekolah memang buku cerita ni sebab dulu saya alamin. Jadi buku cerita ni kita orang akan beli yang baru, contohnya Sweet Valley kan. So Sweet Valley, somebody akan pegang Sweet Valley, lepas tu semua orang akan macam bila balik jadi sekolah trending semua beli buku tu. Semua macam siapa punya buku ni nak pinjam, and to the extent that semua orang tak nak bagi tahu siapa owner sebab tak nak continue bagi orang pinjam. Ya, nanti kita tak tahu sampai mana dah. Tak tahu. Serius lah jadi benda tu? Memang jadilah. So bila tahu dia bisik-bisik, ni kita punya tau, tapi jangan beritahu orang awak je boleh pinjam. Jangan kasih tahu lain orang Rasanya dia punya macam budaya tu macam tak ada sekarang nak pinjam-pinjam sampai macam tu. Sekarang kalau buku saya tak boleh lah sebab tak tahu bila orang nak habis, bila dia nak pulang dah lost. Okay, saja nak tanya soalan ke akak kan. During akak punya school days, and akak baca buku tu dia punya kekerapan tu berapa kali, like seminggu? Yelah, kalau akak still remember lah agak-agak. Ataupun dalam sehari tu akak baca berapa buku? Dia kalau orang yang betul-betul bookworm ni, dia faham perasaan yang
selagi tak habis buku tu, kita tak boleh tidur. So macam stay up, baca sampai habis. Lagi-lagi buku cerita dah habis, okey boleh tidur. Tapi besok tu dah macam ayam kepanasan pula. Ayam berak kapur. Sebenarnya seperti cacing kepanasan. Okay. So dia macam nak cari buku lain lah. Sebab tu saya rasa jugalah waktu kecil-kecil dulu, my kecil-kecil punya definition mungkin sekolah rendah tau. Whereby kita masih nak minta duit daripada mak yang kata nak beli buku. Sampai mak saya macam, dah cukup beli buku. Cukup, baca habis. Dah habis masalahnya. Okey, tak apa, tunggu lagi kan. Menariknya dalam keadaan sekarang, mak-mak kena beli banyak buku untuk anak tu baca, tapi ada orang yang mak tu cakap stop beli buku Kalau nak address isu tu, rasanya macam mungkin the difference in generation lah kot. Mungkin orang dulu duit dia lagi rather daripada dia beli buku cerita, baik dia beli food ataupun dia spend dekat betul juga, betul lain kan. Menarik. Orang sekarang pula terbalik kan, ada kartun dia macam TV daripada gemuk jadi kurus, orang pula terbalik kan. So I think it's the same. Menarik dengan buku. Akak ni macam expose dengan macam-macam benda kan. Benda yang akak tengok semua menarik-menarik. Itulah, awak kena baca lah. Kita baca. Kita baca. Tak, bila awak baca banyak benda, macam so many things akan come into place lah. Dia akan interrelated. Dia macam dalam satu brain yang kecil ni boleh macam ada exposure yang sangat besar. Kalau nak suruh cakap asal otak, kita boleh tunjuk buku-buku yang banyak macam cerita tak? betul-betul. Banyak. Cuba akak share sikit. Okay. Dia cakap tu macam banyak gila dia bawa. Sebab macam this is a few books tau yang kita baca dan bayangkan dia punya writer ni make reference kat dia ni. Dia make reference kat audience. Macam ni. Ini buku latest baru habis. Maksudnya dia tulis buku ni tapi dia komen pasal writer ni. Wow. Dia orang memang akan gunakan konsep dia orang ni. Ada, kita tak bawa lagi satu yang Daniel Kahneman, apa benda tak nama dia. Dia yang coin term banyak yang pasal bias perception semua tu. Banyak benda lah. So banyak author. Mungkin sebab kita pun baca dalam benda yang sama kot, the same topic tu. Sebab tu you macam manage tu untuk jumpa benda tu kan. Mungkin lah. I mean that may be the reason. Okay. So bila kita cakap pasal membaca ni kan, dia adalah something yang macam mana? Okay, salah. Soalan dia adalah kenapa akak membaca? Throughout dia macam makin membesar, mesti akak akan jumpa macam jala-jala yang akak rasa aku nak kena membaca sebab ni. Kecil-kecil dulu tak tahu kenapa, mungkin ialah kita kena bagilah attributes dekat parents sebab yang saya tahu memang my parents being the first child mesti diorang nak bagi yang sepenuhnya kan. Jadi dia memang betul-betul, kalau ikut abah dia akan kata memang dia nak emulate perasaan membaca tu dekat anak-anak dia. Jadi mungkinlah itu is the spark lah, but of course benda tu unconscious kan. Okay, so bila baca mula-mula sebab nak tahu apa jadi cerita dia. It starts with comic, fiction. Then bila dah besar, rasanya macam komik dah tak sustainable lah. I mean, I can see through. Kita sendiri rasa benda tu Dah see through. Of course lah, dia ni akan, contohnya yang saya suka thriller. So bila thriller ni, awak tahu nanti dia ni hero, dia ni akan jumpa. Dah boleh agak dah ada benda tu. Yes, ending you can agak, but you are more interested in the plot. Macam mana orang tu plotkan story dia, twist lah. Dia ni yang bunuh rupanya. Kan dia ni lah. How dia ni mislead. Lepas tu lagi satu saya rasa sebab since saya kerja dekat KL, and my commute tu take about 1 hour plus lah. 1 hour pergi, 1 hour balik. We are talking about one way, 1 hour and a half tu. Dia dah discount, dia macam kalau belum lagi train jam ke apa kan. So saya ada naik 2 komuter, of which time dalam train tu saya tengok ramai sangat orang yang akan tengok Facebook. Tengok handphone. Tengok handphone. Dan obviously dia orang tengok social media. Ada je, kita tak boleh lah cakap, tak boleh pukul rata semua orang kan. Ada je yang macam tengah web browsing ke apa kan. Tapi nampak overall memang macam tu. Jadi saya rasa banyak sangat masa terbuang waktu commute tu. That's why I started reading in the train. Sebab bukan sehari, benda tu setiap hari dan hari setiap hari dan pagi dan petang. Menarik Jadi bila dah start baca satu, best ni. Sebab bila kita start, then dah habis sampai office, rasa macam otak tu dah bergerak sikit lah. Faham. You dah start macam mana gerakkan brain tu since sebelum masuk office. Ada orang kan baru masuk office masih mandi blue and so on banyak dia punya blue dia nak minum kopi pun tak habis lagi boleh. Baru start kan. Kita nak balik lah. Menarik lah. Macam daripada buku je dia boleh buat banyak benda, stimulate sebanyak benda. Okay, so macam Hanifah terfikir lah, macam akak sendiri bila baca, setiap hari akak buat buku lain ke ataupun akak manage untuk baca dalam 1 hour tu, waktu commute tu, berapa topik akak sempat cover? Kalau dia punya macam non-fiction, of course dia akan take time lah nak digest. Sebab macam
tak tahulah, saya rasa this one is like facts kan. So macam bila facts ni, Fikir sikit. you have to read and then kena digest. Oh, dia ni cerita apa lah? Oh, maksudnya macam ni. Then waktu tu tiba-tiba perasaan saya, biasalah kan, buat pula nak share dengan orang lain. So saya akan snap benda tu dan bagi the lesson learn, so that orang lain yang tak ada buku ni, tak pernah jumpa buku ni, Tak sempat nak baca. pernah jumpa tapi tak nak beli, pernah jumpa tak dah beli tapi tak nak baca, dia akan terus tahu, oh, ini ada point interesting dalam buku ni. So dia akan bagi, mungkin orang tu rasa macam, hari tu dia nampak ni, oh macam best lah, boleh lah beli. Macam tu. That's basically the intent lah. Ataupun kalau orang yang memang tak nak baca, dia tengok je lah, oh ada point ni, benda ni boleh ambil pengajaran daripada. Betul. As for akak sendiri kan, dia ada 5 orang anak. Dan Kak Iman ni dia ada banyak social media punya platform So antara yang Hain sempat jumpa adalah So Iman Reads. So SOIMAN Iman Reads, READS. Nanti kita punya team akan tunjuk kat bawah ni. So Iman Reads kan, IG. So Kak Iman memang cerita banyak lah kan, share buku-buku yang ada. Tapi ada juga yang dia hide kan due to copyright content sound lah. Tapi yang menariknya adalah bila Kak Iman cerita kat Hanifah tadi, rupanya anak pertama Kak Iman pun buat IG dengan nama yang lebih kurang So Sarah Reads. Menarik tak? Daripada mak turun ke anak. Mungkin akak bercerita kot macam mana akak nurture budaya membaca dan sampai ke anak akak jadi macam tu. Ataupun akak tak buat apa-apa pun, dia macam just tengok akak. Banyak cara nak jawab soalan tu sebenarnya. Kan macam kita cakap lead by example kan. Saya rasanya itu benda yang paling penting tau, lead by example. Bila anak-anak selalu tengok mak bapak pegang buku, ini saya perasan sebab memang betul-betul jadi kat budak ni. Bila kita orang membaca, sebab husband saya pun agak kuat membaca, but the different punya ni lah, dia suka macam history, benda-benda yang bosan, biografi, oh my god no. Dia punya buku memang lain lah. Tapi lelaki memang banyak ke arah tu kan. Ke arah facts kan. So dia macam lah. So dia ada masa yang macam dia suka membaca dan saya memang suka membaca. Jadi bila kids tengok kita orang banyak baca, dia orang pun tendensi untuk ambil buku dan baca. Lepas tu saya perasan juga, kalau kita orang banyak pegang handphone, regardless handphone tu memang tengah membaca pasal biografi, but it's maybe e-book or something. Dia orang tak tahu kita tengok apa kat situ. Dia orang akan nampak, oh parents pegang handphone. Then they start to get the iPad. Dia pun nak buat juga kan. iPad, padahal dia tengok YouTube kan. So satu, lead by example. Nombor dua, saya akan selalu beli buku dekat Big Bad Wolf sebab buku-buku budak mahal. Yalah, Big Bad Wolf murah gila. But Big Bad Wolf murah, affordable lah affordable. Mungkin satu dalam beberapa ringgit tu you can get hard copy, hard cover dalam color. So dari situ dia akan interested yang boleh tekan-tekan tu kan. Tak kira lah, yang penting dia dengan buku familiar, tak ada barrier pun. Dia akan tengok banyak sampai dah koyak-koyak tapi sebab serius lah sampai koyak. Sebab buku tu daripada Sarah and sampai turun dah koyak. Lepas tu mak dia macam, alamak, nak buang sayang tapi nak beli tak ada tempat. Atau macam, alamak, banyak benda nak beli ni, buku mak dia lagi kan. Jadi dia akan macam okey, korang bacalah dulu. Okay. Ni saja selingan kan bila akak cakap pasal anak first turun sampai ke anak last. Sebab akak anak first kan. Han anak ke-6 anak bawah-bawah. Kita macam selalu teringin, kita suka baca kan daripada kecil. Kita selalu teringin nak ada buku baru. Tapi mak mesti cakap, kalau you nak beli buku baru, you kena go through semua buku yang dah ada dulu. That's a good tips. And what I do, I really did that. Macam memang baca buku tu kan, dalam nipis. Setiap buku tu baca. Tapi yang best ni pasal buku saya. Sebab suka baca buku juga, so nak jadi speaker juga hari ni dengan Kak Iman. Apa yang best ni, kita rasa benda yang kita baca pada waktu tu mungkin tak akan bagi manfaat pada waktu tu. Tapi bila Hain dah makin besar, macam teringat tau. Tak tahu kenapa, dia macam baca buat tadika je satu dua. Tapi pernah baca buku ni. So best lah. Tapi as for akak sendiri, macam mana akak nampak membaca tu memberi macam kebaikan lah. Tapi janganlah bagi jawapan klise. Maksudnya akak nampak sendiri macam, aku rasa benda ni sebab aku dengan benda yang aku suka membaca tu, dia bagi kesan macam ni. Kesan dia macam mana? Macam bila Hanifah cakap tadi, macam mana bila dia membaca tapi dia tak nampak kesan dia sekarang, later boleh nampak. Sebab waktu dia baca, semua benda akan masuk kat subconscious tau. Tapi when the time comes, you can just trigger benda, sebab benda tu dah ada dalam you punya memori. Dah ada. Dan lagi satu, sebab saya rasa ilmu tu terkandung kat dalam buku. Kebanyakannya it's written. Kalau awak nak tunggu untuk verbal kat sekolah orang cerita, susah lah, because you are going to depend on other people. Saya tak suka depend kat orang. So kalau macam nak tahu, awak sendiri baca, awak beli, habislah cerita. Kalau nak tunggu orang cerita macam ceramah kan, orang suka dengar ceramah sebab dia orang tak nak baca. Kalau dia orang baca, benda yang ustaz bagi ceramah tu semua ada dalam buku.
So macam you choose lah which way yang nak. Mungkin boleh dua-dua kan, compare macam mana dia kupas dan macam mana yang dia baca, kefahaman dia. Betul. Akak seorang yang suka baca buku kan. Kenapa akak buat satu platform IG untuk share buku-buku tu sebenarnya? Dulu saya share dekat personal IG. So sebab banyak sangat benda nak share kan. Pasal macam diri, share sebelah. belum lagi pasal pokok, pasal anak, pasal pet, pasal banyak-banyak lah. Lepas tu dia benda tu. Okay. Lepas tu buku. So dia tercampur dengan buku-buku ni. Dan lepas tu saya fikir macam kalau share, sebab my IG yang personal tu memang private. So macam sikit je orang boleh benefit, and whether they benefit or not kita pun tak tahu. So why not buka satu yang public, because I'm sharing innocent things, and then mungkin ramai lagi orang yang memang looking untuk benda tu. Sebab kadang-kadang buku-buku yang macam ni memanglah, okay, contohnya writer ni, dia ni is an Israeli Air Force punya ex tau. Wow, menarik. So dia bila kait-kait Israel ni lagi saya suka, sebab ni dah topik lain pula. Tak apa. Stop jap. Israeli ni kebanyakan dia orang ni is an Israel. That means you see dia orang study macam mana human berfikir, so dia tahu kat mana nak attack. Jadi kita ni orang Islam yang macam tak tahu apa-apa, terima je apa-apa. Lepas tu jadi macam sebenarnya kita ni dah banyak dipermainkan. Okay, sambung balik. Menarik lah. So that's why you know, sebab example dia. Okay, coming back to apa yang saya cakap tadi. Bila author dia adalah Mak Saleh yang non-Muslim, kebanyakan sampel dia bagi, satu dia akan try untuk rapatkan orang kat agama dia. Dan banyak benda yang benda yang saya sharing tu akan contest balik. Macam bila dia cakap Muslim ni, then I will just say that tak sebenarnya kita bukan macam ni, gini macam tu lah. I mean, so that orang yang beli dia akan nampak sebenarnya bukan. And lagi satu, banyak benda yang dia cerita Islam dah ada kot. Cuma sebab dia bukan Islam, dia tak tahu. Sebab cuma orang Islam tak ramai yang keluar dan tulis macam apa yang diorang tulis. Yes. Untuk orang-orang yang dia macam taklah minat sangat membaca dan tak pernah terfikir untuk terus membaca. Tapi bila dia tengok Kak Iman punya sharing hari ni, dia rasa macam aku kena start membaca lah. Akak nak cadangkan mula membaca dengan buku-buku yang macam mana? Satu, belilah buku yang dia suka. So in order for them to like the book, benda dia mesti kena cantik kan. Kita kan suka benda yang cantik. So cari, tengok, suka, beli. Then you try to baca. Bila membaca ni, it can be e-book, it can be website, it can be as long as bukan social media lah. Jadi macam kalau tak suka pegang pun buku fizikal, macam berat-berat macam ni, you can just read website, Wikipedia ke, let's say. Banyak benda-benda yang target dia nak tambah ilmu. Target nak tambah ilmu. Jadi kalau ikutlah minat masing-masing, kalau suka baca fiction, teruskan je baca fiction, tak apa. Sebab rupanya kalau kita baca even fiction, dia punya brain activity dia sama je macam kita baca non-fiction. So fiction tu lagi satu, bila kita banyak baca fiction, dia akan increase your empathy tau. How you see the character being put dan apa perspektif character tu. You are like into it. Betul. So benda tu memang membantu character building lah. Jadi tak apalah kalau start dulu dengan non-fiction, start dulu dengan artikel apa-apa. Tapi kalau yang macam betul-betul susah sangat nak baca tu, you make a point lah, you have to discipline. Macam saya cakap, kena try jugalah kan. one day letak bila nak baca, join lah book club atau kawan lah dengan orang yang suka membaca. Boleh tak akak share kenapa akak prefer physical book? Personally, kenapa saya suka, sebab satu, boleh pegang, dia puas tau, puas pegang macam ni kan. Baca, lepas tu boleh tengok, boleh patah balik. Dia punya selak-selak, dan kalau buku baru tu buka macam bookworm akan faham lah perasaan ni. Dia akan macam hai buka. Sebab tu kalau beli buku, saya tak berapa nak minat online. I will have to go to the shop, tengok konten. Cuma yang saya perasan, yelah kita dah biasa ada search button kan. Jadi nak search tu tak boleh lah, memang kena betul-betul tengok. Itu je lah. Lagi satu, kalau online ni tak feel lah. Walaupun Kindle boleh selak-selak, mana tak kertas nak selak-selak. Macam tangan kita tu macam tak tahu. And tak boleh bau. Screen punya ni tak suka. Betul-betul sama. Okay, sebelum nak jumpa Kak Iman untuk syuting hari ni, semalam kita buatlah homework sikit untuk baca-baca lah pasal statistik and so on lah. Statistik Malaysia yang suka membaca sebenarnya ramai. Bukan, dia tanya soal, dia buat statistik pasal jumlah buku yang dibeli oleh rakyat Malaysia dalam setahun. Ramai yang beli lebih 2 buku setahun lah kan. 2 tu macam 2 macam banyak. Ingat 20 tapi sebenarnya ramai yang beli lebih 2 buku lah. Maksudnya yang beli 2 buku ke bawah tu sikit je. Tapi
tapi persoalan dia kat sini, adakah orang beli banyak buku tu, dia baca buku tu kan? So apa mendapat akak, dan kalaulah orang, tapi memang kita nampak pattern ramai orang beli buku tapi dia tak baca pun buku tu. Dan apa akak punya saranan dan calling action untuk orang-orang yang banyak buku kat rumah tapi tak baca-baca lagi buku dia? Nampak macam ada dua problem kat situ. Wow, teranalyze. Taklah, sebab satu, beli buku banyak mungkin sebab dia memang suka membeli. Dia memang suka membeli. Bukan suka membaca sebenarnya. Kan? Dia tengok dress ni cantik ni, ambil. And you just have the budget to do so. Ataupun mungkin awak terpengaruh dengan marketing. Beli ni murah-murah ni. Apa? Diskaun. Murah. Pun dia. Jadi dia beli, lepas tu dia tak baca. And then dia keluar balik kawan dia beli lagi tapi dia tak baca. So benda tu macam pile up. Satu, mana suka beli. Nombor satu, dia memang suka membaca tapi dia tak sempat-sempat. Saya ada je kawan-kawan yang macam, I ada 5 buku tak baca lagi, but I'm ordering now from Amazon. Oh, okay. So what will happen to that books? Tak apa, nanti kita baca. Dia akan slowly baca. Nanti akan tambah lagi 5 buku baru, nanti kita baca. And what's interesting, pasal statistik ni memang ada kan kat Malaysia, memang terkenal dengan kitanya number jadi if I'm not mistaken nombor 6 kot yang highest kan. Betul, nombor 6. Exactly. Highest dalam membeli buku. Tapi bila dia interview kat later, dia kata tak baca. Kita tak suka membaca. So macam dia, ataupun mungkin dia nak rasa bersalah, alamak nak kena beli something ilmiah lah. Belilah buku just to curb your guilt. Dia macam nak yalah, macam akak cakap tu lah kan, rasa bersalah tu macam tapi sebenarnya you still tak buat pun. Macam alamak dah banyak beli tudung. Okey lah, beli buku pula lah. Alah, it's just justifying the means kan. Tapi kalau personally, saya tak suka buku saya tak dibaca. So saya akan beli 2, then I have to tahan sebelum beli, walaupun nampak interesting ni. Sabar. Jangan pergi. Saya akan terus tak pergi kedai buku sebab saya tahu kalau saya nampak, saya akan beli. So saya memang tak boleh masuk langsung. Contoh Kino kan. Tak masuk. Selagi buku ni tak habis, tak masuk. But kalau dah tinggal last few chapters, then it's time for new book lah. Nice gila. Okay, so last 1 minute from akak untuk buat take home message lah untuk semua audience rancangan Hacks. Saya nak cakap kat audience macam ni lah. Sebab membaca ni sebenarnya dia bukannya lah membaca per se. Memanglah membaca macam apa benda pun semua kita membaca. Tapi kita kena faham konsep tu, yang kita kena sentiasa upgrade diri. In order for you to upgrade diri, awak kena tahu kat mana ilmu tu. Dan ilmu tu kalau orang dulu dia memang akan berguru dengan guru-guru dia. Sebab the transfer of information is verbal. That's why dia hafal. And later baru kita tahu Quran tu akan ditulis. So now ilmu-ilmu tu yang hilang semua terletak kat dalam buku ataupun whatever web lah you wanted to go, whatever ebook you want to read. Jadi berdasarkan dan berinspirasikan nak ilmu lebih untuk upgrade diri sendiri, silalah membaca. Dia rasa macam mana dia cakap ayat poem, rasa macam jatuh cintanya dengar akak cakap. Tapi bukan jatuh cinta yang tak sepatutnya. Rasa macam wow, macam nice lah. It's nice 20 minit. Han boleh cakap macam tu lah, insyaAllah. So lepas ni tak cukup je lah dengan kita dengar je kan Hacks ni, and then you macam best ni tapi tak buat. Sama je lah, tak cukup juga you beli je tapi tak baca kan. So you have to make an action lah dan buat ni. Okay, so biasanya setiap episode Hacks kita akan ada hashtag. Hashtag dia macam ni. Okay, kakak tunjuk kat kamera. Kena buat lah. Okay, so kita nak buat hashtag apa? So I read. Boleh tak? Street lah, Malaysia membaca. Guna je kan Dr. Mazli buat tu. Malaysia membaca. Okay, akak hashtag kita apa? Hashtag Malaysia membaca. Dan untuk orang-orang yang memang suka membaca, jangan keep you punya apa yang you baca tu pada you punya diri, tapi boleh share untuk trigger orang lain untuk lebih membaca. Kita ke arah Malaysia membaca 2030 insya-Allah. Waktu tu tak tahu umur berapa dah kan. Hidup lagi ke tak tahu. Itulah. Okey, itu je. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Akak dah subscribe belum? Subscribe ke YouTube channel TV Ikram. Boleh komen, boleh like sign untuk keep the suasana lagi warm and hot. And then boleh pergi ke Twitter, boleh pergi ke Facebook, Instagram, kita semua ada. Okay, so jumpa anda di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.